Baik murid-murid, untuk latihan dan tugasan pada hari ini, cikgu mahu kamu membuat latihan di dalam buku latihan 1001 A plus bank soalan. Okey, buka muka surat 66. Okey, soalan yang pertama, haba dan suhu. Okey, berikan definisi bagi perkataan yang berikut. Okey, suhu. Okey, murid-murid boleh rujuk dalam buku teks di muka surat 146. Okey, boleh lihat di situ apa maksud suhu. Okey, cikgu berikan di sini. Suhu ialah darjah kepanasan atau darjah kesejukan suatu bahan. Okey, itu adalah maksud ataupun definisi bagi suhu. Okey, haba pula. Haba ialah satu bentuk tenaga yang dipindahkan kerana terdapat perbezaan suhu. Okey, itu adalah maksud haba ataupun definisi bagi haba. Okey, soalan yang kedua, B, lengkapkan maklumat di bawah. Okey, tengok gambar rajah. Ini adalah gambar rajah A adalah ais. Ais beku. Yang ini adalah air yang dididihkan. Ni air ni menerima haba. Di bawah ni ada api yang air yang sedang dididihkan. Okey, bacaan termometer bagi bikar A ialah, okey, bikar A. Tadi murid-murid dah tengok dah, cikgu dah terangkan suhu ais beku. Berapa murid suhu ais beku? Ya, suhu ais beku adalah sifar. Sifar kat sini dia dah bagi dah darjah Celsius unitnya. Sifar darjah Celsius. Manakala bacaan bagi termometer B ialah suhu air yang mendidih. Berapa murid suhu air yang mendidih? Tadi cikgu dah terangkan. Okey, pandai. 100 darjah Celsius. Okey. Okey, air di dalam bikar A berada pada takat apa tadi murid? Ais. Ya, takat beku. Pandai, takat beku. Dan air di dalam bikar B berada pada takat, pandai, takat didih. Kita bincang jawapan dia sama-sama ya murid-murid. Cikgu harap murid-murid semua dapat buat latihan ni. Okey, seterusnya yang ketiga, jika air di dalam bikar B dibiarkan di atas meja beberapa jam, air tersebut akan berada pada air yang mendidih tadi kita biarkan beberapa jam di atas meja. Apa jadi pada air tu? Ya, air tu akan berada pada air tersebut akan berada pada, pandai, suhu bilik. Air tu akan berada pada suhu bilik. Okey. Seterusnya, tandakan right bagi maklumat yang benar berdasarkan rajah di bawah. Okey, ni adalah ais. Okey, ais ni takat beku ataupun takat didih. Pandai, takat beku. Okey. Suhu air yang mendidih. Okey, suhu air yang mendidih. Ada berapa suhu dia? Pandai, 100 darjah Celsius. Boleh faham kan murid-murid? Boleh faham kan? Murid-murid boleh faham apa yang cikgu terangkan ni ya? Okey, cikgu harap murid-murid semua boleh faham. Okey. Buka muka surat 67. Okey, jawab soalan berikut berdasarkan graf yang diberikan. Ini adalah graf ya murid-murid. Ini adalah kertas graf.
Okey, graf menunjukkan keputusan penyiasatan apabila beberapa ketul ais dimasukkan ke dalam bikar dan kemudian dipanaskan. Asalnya adalah ketulan ais kita masukkan dalam bikar, kemudian kita panaskan. Okey, kalau kita tengok suhu dekat sini, ni dia tak tulislah suhu mula-mula ni adalah sifar. Suhu sifar ais tadi sifar ya murid-murid. Okey, sekarang apa dia naik sikit-sikit. Okey, minit yang ketiga dia tak naik lagi. Okey, pada minit yang keenam dia dah naik. Okey, suhu dia makin lama makin meningkat, makin bertambah suhunya sehingga 100 darjah Celsius. Okey, pada suhu 100 darjah Celsius ni, air ni telah mencapai takat didih. Air ni akan dah mencapai takat didih. Okey, murid-murid kita cuba jawab soalan ni ya. Pemanasan dimulakan pada minit keberapa? Okey, ini tadi sifar lagi. Sifar sampai minit ketiga ni dia sifar. Maksudnya air tu masih lagi takat beku. Okey, kemudian dia naik. Minit yang ketiga ni suhunya mula naik. Jadi pemanasan tu bermula di minit yang pandai. Minit yang tiga. Murid tulis je. Nombor 3 ni. Minit yang ketiga ni suhu air mula naik. 6 ni dah naik dah. Okey. Pola perubahan bagi suhu air ialah. Pola ni adalah corak. Tengok corak perubahan suhu air ni. Makin meningkat. Makin meningkat ataupun bertambah. Okey. Murid boleh tulis. Meningkat boleh. Bertambah pun boleh. Okey. Okey, pola perubahan suhu air ialah meningkat. Meningkat. Okey. Air mencapai takat didih pada minit keberapa? Okey, takat didih air tadi berapa? Ya, 100 darjah Celsius. Okey, kita tengok pada minit berapa 100 darjah Celsius. Okey, ni 100. Pada minit ke? Ya, pada minit ke 21. Pada minit ke-21 ni suhu air telah mencapai takat didih. Ya. Okey, ramalkan suhu pada minit ke-20. Okey, kalau kita terus panaskan air ni sehingga minit yang ke-30, adakah suhu air akan berubah, akan bertambah lagi? Tidak. Suhu air takat didih suhu air adalah setakat 100. Suhu air takat didih setakat 100. Dia tak boleh jadi 101, 102 tak boleh ya murid-murid. Ingat, takat didih air adalah 100 darjah Celsius. Okey, 100 darjah Celsius. Okey, murid-murid tulis unit dia. Cikgu tulis huruf C dekat sini. C huruf besar. Okey, mesti ada bulatan kecil di atas tu ya. Ramalkan suhu pada minit ke-30 tetap 100 darjah Celsius. Okey, sebab suhu air yang mendidih adalah 100 darjah Celsius. Okey, tengok pula graf yang kedua. Okey, graf yang kedua ni menunjukkan perubahan suhu air apabila dimasukkan ke dalam peti sejuk. Ini kita masukkan air ni ke dalam peti sejuk. Okey. Kita tengok sama-sama. Okey ya. Okey, air ni daripada suhu dia 50 lebih ni. Okey, tengok dia punya corak makin lama makin menurun sampai minit yang ke-21 suhu air ni dah jadi 0 darjah Celsius. Okey. Soalan dia, air mencapai takat beku pada minit ke berapa? 0 darjah minit ke berapa ni? Minit ke berapa? Yang dia mencapai 0. Ya, minit yang ke-21. Sebab dekat sini dia punya suhu dia 0 darjah Celsius. Di bawah ni 0 lah ni. Ya. Okey, pola bagi perubahan suhu air adalah ini tadi meningkat. Okey, yang ni? Yang ni pola dia? Pandai. Menurun. Pola dia menurun. Okey. Nyatakan inferen
bagi perubahan suhu yang dipelajari. Kenapa suhu ni menurun? Kenapa suhu air menurun? Dia dapat haba dia dapat haba ke dia kehilangan haba? Ya, air kehilangan haba. Kehilangan haba. Okey, kan mula-mula suhu dia tinggi, panas. Lepas tu dia menurun, terus jadi sejuk. Suhu rendah ni dia semakin sejuk. Okey, kenapa tadi menurun suhu ni? Sebab air tadi kehilangan haba. Dia jadi sejuk. Okey, ramalkan suhu air jika air diletakkan di atas meja selama 2 jam. Okey, tadi air yang sejuk tadi, kita biarkan letak atas meja selama 2 jam. Apa jadi pada air tadi? Suhu air tadi. Ya, dia jadi pandai. Suhu air tadi jadi kepada suhu bilik. Dia akan menjadi suhu bilik. Suhu bilik ni cikgu dah sebut tadi tak terlalu panas dan juga tidak terlalu sejuk. Pada keadaan persekitaran kita ni adalah suhu bilik. Kalau kita letakkan dia di atas meja selama 2 jam, air tu akan jadi biasa baliklah. Tidak terlalu panas, tidak terlalu sejuk. Iaitu pada menjadi suhu bilik. Mudah-mudahan boleh faham ya. Okey, seterusnya. Nyatakan pemerhatian tentang perubahan suhu dan kepanasan bagi situasi berikut selepas 20 minit. Selepas 20 minit. Okey, kita tengok gambar rajah satu per satu. Okey, ini gambar rajah pertama adalah air yang menerima haba. Air ni dipanaskan, menerima haba. Okey, jadi dekat sini kita tengok pemerhatian dia. Air akan menerima haba. Bila menerima haba, suhu air akan pandai meningkat. Suhu air akan meningkat. Okey, kepanasan air akan pandai bertambah. Okey, lagi sekali cikgu terangkan ya. Air ni tadi menerima haba. Nampak kan ada api dekat bawah ni. Air menerima haba. Bila dia menerima haba, suhu air tu akan meningkat. Jadi kepanasan air ni jadi bertambah. Okey, seterusnya kita tengok yang kedua pula. Okey, ni ada kelalangkun, dalam dia ada air. Kan kita masukkan dia ke dalam bikar yang berisi ais. Bila berisi ais ni, okey, air akan apa? Jadi sejuk. Ni tadi panas menerima haba. Kalau sejuk, air akan kehilangan haba. Okey, air akan kehilangan haba ya. Hilang. Jadi sejuk. Suhu air akan sejuk. Jadi menurun. Suhu air akan menurun. Kepanasan air akan pandai berkurang. Cikgu harap boleh faham cikgu terangkan ya. Okey, lagi sekali, air kehilangan haba. Suhu air menurun. Kepanasan air akan berkurang. Okey, seterusnya. Ini adalah berbola logam. Bola logam ya. Okey. Berbola logam akan, ni api ni. Okey, akan pandai menerima haba. Kalau dia ada api ni, menerima haba lah. Jadi suhu berbola akan meningkat. Okey, kalau terima haba, suhu meningkat. Kepanasan berbola akan pandai bertambah. Okey, bertambah. Okey, seterusnya. Ni adalah sudu logam. Ni adalah air panas. Okey, masukkan sudu logam ke dalam air panas. Okey, air ni akan
Air ni dibiarlah tak terima haba apa pun, cuma dimasukkan sudu logam tadi. Air akan pandai. Kehilangan haba. Air akan kehilangan haba. Suhu air akan pandai. Menurun. Kepanasan air akan betul. Berkurang. Okey. Boleh faham ya murid-murid sikit-sikit? Okey, yang terakhir, yang kelima. Okey, ini adalah air dimasukkan ais. Sejuklah. Akan jadi sejuklah. Kalau sejuk, pandai. Air akan pandai. Kehilangan haba. Okey, kehilangan suhu air akan menurun. Kepanasan air akan berkurang. Okey. Boleh faham murid-murid? Okey, ingat ya. Kalau air menerima haba, suhunya akan meningkat. Kepanasannya akan bertambah. Okey, jika air kehilangan haba, suhunya akan menurun dan kepanasannya akan berkurang. Okey, murid-murid, setakat ini dahulu tugasan dan latihan pada hari ini. Cikgu berharap semua murid kelas 5 USM dapat membuat latihan ni. Okey, buat dan hantar kepada cikgu. Cikgu harap semua murid terlibat. Semua murid boleh buat ya. Okey, setakat itu penerangan cikgu. Cikgu harap murid-murid semua dapat faham apa yang cikgu terangkan pada hari ini. Okey. Jika ada masalah, jika ada sebarang masalah, murid-murid terus hubungi cikgu. Okey, setakat ini dahulu. Cikgu mohon maaf jika ada salah dan silap. Okey, cikgu harap murid-murid dapat buat latihan ya. Okey, setakat ini dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.